Di Korea, bulan Mei dipanggil sebagai bulan keluarga. Saya tidak tahu bagaimana di negara lain, tetapi di Korea, 5 Mei ialah hari kanak-kanak, 8 Mei ialah hari ibu bapa, 15 Mei ialah hari guru, 18 Mei ialah hari ibu bapa syurgawi, dan 21 Mei ialah hari suami isteri. Hari ibu bapa ialah hari untuk mengingatkan kita sekali lagi kasih dan rahmat ibu bapa kita, bukan? Yang saya tahu, hari kanak-kanak ditubuhkan untuk menghargai kanak-kanak dan memikirkan masa depan mereka. Pada 18 Mei, hari ibu bapa syurgawi, janganlah kita lupa tetapi sentiasa mengingati kasih dan rahmat ibu bapa syurgawi kita. Harapan ibu bapa syurgawi adalah semua anak ada kelayakan imamat di Raja Syurgawi. Jadi mereka kadangkala biar kita menderita di bumi ini dengan berbagai kesedihan, kesakitan, penderitaan, dan kesusahan. Tuhan biar kita mengalami semuanya yang bertentangan dengan kebahagiaan dan keamanan abadi yang akan kita nikmati apabila kita pergi ke syurga. Apabila kita diberikan pengalaman seperti itu, janganlah kita lupa untuk bersyukur. Jika semuanya adalah mudah dan berjalan seperti yang kita inginkan, masa depan itu tidak dapat terjamin. Apakah yang akan terjadi pada masa depan seorang anak jika dia dibesarkan tanpa teguran, walaupun dia melakukan kesalahan? Masa depannya pasti tidak baik. Dalam proses pembentukan sasya, mereka pasti akan melakukan keburukan dan apa yang negatif. Namun, apabila anak membuat kesilapan dan ibu bapa menegurnya dengan tegas, jangan buat seperti ini, disertai dengan hukuman. Anak itu dikatakan mendapat kebijaksanaan untuk membezakan antara jalan yang betul dengan jalan yang salah. Sebab itulah ibu bapa syurgawi kita kadangkala membimbing umat Israel ke padang gurun atau tempat tandus yang kelihatan tiada makanan atau air. Namun, apakah yang mereka buat untuk mereka akhirnya? Akhirnya, Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk menerima berkat. Itu juga sama dengan jalan Injil kita. Kadangkala, mungkin ada jalan yang selesa dan mudah antara banyak jalan. Namun, janganlah kita lupa, setiap jalan yang dibimbing oleh Bapa dan Ibu adalah jalan yang benar. Walaupun dibawa ke padang gurun yang tandus, kita harus berkata, terima kasih. Tuhan pasti ada kehendak yang indah untuk bawa kita ke jalan ini. Jika kita percaya dan ikut jalan itu, sana pasti ada perkara yang baik. Namun jika seseorang tidak menyadarinya, malah berfikir, kenapa Tuhan hanya memberikan aku cubaan yang teruk? Atau, kenapa Tuhan biar hanya keluargaku menderita kesakitan ini? Masa depannya pasti tidak baik. Dalam buku 1 Korintus bab 10, apakah yang terjadi pada semua orang yang bersungut-sungut selama 40 tahun di padang gurun? Firman ini ditulis, kerana Tuhan sedang menyediakan jalan agar anak-anaknya layak menerima imamati Raja di syurga melalui proses seperti itu. Dia ingin anak-anaknya berada di tempat yang terbaik. Kehendaknya begitu hebat. Walaupun kita tidak menyadarinya, setiap seorang daripada kita ada kelemahan yang perlu diperkuatkan. Semua orang ada kelemahan dan kekurangan. Tuhan sedang memurnikan kelemahan itu dan menguatkan kita dalam persekitaran seperti itu, supaya akhirnya kita dapat dibimbingnya ke syurga yang kekal. Inilah perkara-perkara kecil yang berlaku dalam kasih besar Tuhan. Jadi,
Janganlah hanya memilih jalan yang mudah, selesa, atau jalan yang kita mahukan. Kadang-kala, kita perlu ambil jalan yang tidak kita suka, jika itu adalah untuk Injil. Meskipun ada sesuatu yang kita ingin elakkan kerana agak letih, kita harus mendahului jika ia adalah penting untuk Injil. Ada orang meremehkan firman Tuhan, dan ada pula amat mementingkan firman Tuhan. Petrus menjala di laut sepanjang malam, tetapi dia tidak dapat menangkap apa-apa. Yesus bertanya kepada Petrus yang pulang pada waktu fajar, "Sudah tangkap banyak ikan?" Dia menjawab, "Semalaman saya menjala, tetapi seekor ikan pun tidak dapat. Tolaklah ke air yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dikatakan mengumpul dan menyusun pukat serta peralatan menangkap ikan adalah susah. Badannya pasti letih sepanjang malam. Namun, Yesus menyuruh dia pergi sekali lagi. Dari pandangan manusia, betapa menyusahkan. Kerja itu penat dan susah. Petrus boleh berkata, "Yesus, bolehkah aku berehat dulu dan melakukannya esok?" Namun, apakah yang dikatakannya? Tidak seperti menantu lelaki Lot. Dia sangat mementingkan firman-Nya. Apakah yang dikatakannya? "Tetapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apakah yang berlaku selepas dia menebarkan jala? Perkara yang menakjubkan berlaku. Banyak ikan ditangkap sehingga 2 buah perahu dipenuhi. Kita harus faham mengapa perkara-perkara ini direkodkan dalam Alkitab. Menantu lelaki Lot menganggap firman Tuhan sebagai gurauan dan dibakar mati apabila Sodom dan Gomora dimusnahkan. Namun, bagaimana dengan Petrus? Itulah sesuatu yang tidak dapat dicapai walaupun dia berusaha. Namun, dia mendapat hasil yang indah apabila dia menuruti firman Tuhan, bukan? Janganlah menganggap semua ajaran yang diberikan dalam Alkitab sebagai rekod belaka. Berkata, "Inilah akibat apa yang nenek moyang iman lakukan pada masa lalu." Menurut buku 2 Timotius bab 3, apakah kaitan Alkitab dengan keselamatan? Bukankah ia memberikan khidmat demi keselamatan? Kita harus faham mengapa ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Boleh dikatakan bahawa rekod-rekod itu sangat diperlukan pada zaman ini. Kita semua harus bangkit, berjaga-jaga, dan memberitakan Injil yang terakhir dengan semangat. Juga, kita harus berusaha untuk mencari semua saudara-saudari yang hilang dan menamakan Injil. Melalui usaha itu, kita dapat memberikan kegembiraan dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Kita harus menghargai firman Tuhan lebih daripada emas. Marilah kita berusaha dan berazam sekali lagi, agar tahun ini kita pasti membalas kasih serta rahmat Bapa dan Ibu. Jadi menurut Alkitab, dapatkah orang yang tidak taat memasuki syurga? Tidak. Sampai Tuhan berbuat apa? Sampai dia bersumpah, mereka takkan masuk. Mari kita lihat buku Ibrani bab 3. Buku Ibrani bab 3 ayat 14. Karena kita adalah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita akan beroleh bahagian dalam kemuliaan syurga. Mari kita pergi ke ayat 16. Siapakah mereka? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak? Bagaimana? Taat.
Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Pada zaman Musa, mereka tidak dapat memasuki Kanaan. Bukankah ini ramalan bahwa orang yang tidak taat tidak dapat memasuki kerajaan syurga? Teruskan dengan bab 4. Dengan demikian, oleh sebab janji untuk masuk ke dalam peristirahatan yang tetap wujud, kita haruslah bimbang kalau-kalau ada di antaramu yang dikira tidak layak. Injil telah disampaikan kepada kita dan kepada mereka, tetapi firman yang didengar mereka tidak menguntungkan mereka. Orang yang mendengar firman Tuhan beribu kali, tapi masih tidak dapat menerimanya atau mengukirnya dalam hati adalah karena tidak berpadu dengan iman. Ini karena mereka tidak menerima firman Tuhan dengan iman. Akibatnya, mereka berkali-kali tidak taat. Mereka tidak tahu kepentingan firman Tuhan, tetapi menganggapnya sebagai gurauan seperti menantu lelaki Lot. Maksudnya, menganggapnya tidak bernilai. Janganlah kita menganggap firman Tuhan seperti itu dan berkata, tidak mengapa jika kita buat atau tidak. Firman Tuhan adalah mutlak. Jadi, firman Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa di dunia ini. Namun, jika kita membandingkannya, ia seperti tita. Bukankah Tuhan ialah Raja di atas segala raja? Perkataan Raja ialah tita. Perbuatan yang mengingkari tita dan gagal melaksanakannya disebut sebagai pengkhianatan. Mari kita pergi ke ayat 6. Memandangkan sebilangan manusia pasti masuk ke dalam peristirahatan itu, dan mereka yang terlebih dahulu mendengar pekabaran Injil, bagaimana? Tidak masuk disebabkan mereka ingkar. Tuhan ialah Bapa dan Ibu syurgawi kita. Mereka ialah Ibu Bapa syurgawi kita. Orang yang mengingkari firman mereka tidak akan memasuki syurga. Kita pergi ke ayat 11. Ayat 11 tertulis, jadi, marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan ada yang gagal kerana mengikut contoh mereka yang ingkar. Firman Tuhan hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara pikiran dan niat dalam hati. Tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Tuhan. Kepadanya nanti kita dipertanggungkan tentang segala perlakuan kita. Janganlah kita binasa mengikuti ketidaktaatan mereka. Apakah sumpah Tuhan dalam kemurkaannya tentang orang yang ingkar? Mereka takkan masuk ke tempat perhentian Tuhan, bukan? Mari kita beriman seperti Petrus yang berkata, aku akan patuh, kerana inilah firman Tuhan. Janganlah kita berbuat bodoh, seperti menantu lelaki Lot, yang menganggapnya sebagai gurauan, dan akhirnya dibinasakan. Melalui hari Ibu Bapa syurgawi ini, kita harus ingatkan sendiri bahawa semua firman yang Bapa dan Ibu berikan ialah firman kehidupan kekal yang membimbing kita ke jalan keselamatan. Jika ada sesuatu yang tidak kita taati, akuilah kepada Bapa dan Ibu melalui doa, serta meminta pengampunan semua dosa kita. Saya berharap supaya anda bertekad dan berazam sekali lagi melalui hari Ibu Bapa syurgawi ini. Mulai sekarang, aku akan menganggap kehidupan yang Bapa dan Ibu ajarkan lebih berharga daripada 1000 keping emas. Semoga anda menerima banyak rahmat. Dengan ini saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.